Assalamualaikum sayang-sayangku. Idria pertama kali nak cakap minta maaf. Idria dah lama sangat tak buat video YouTube untuk korang. Disebabkan banyak sangat message yang support Idria, apa yang Idria lalui, dan banyak yang cerita ke Idria, you all punya masalah yang melalui benda yang sama, dan banyak yang minta nasihat. Jadi Idria bukanlah expert, tapi I've been divorced a few times, dah beberapa kali. And it's not something yang Ida bangga lah. Sebab tak ada siapa yang kahwin, I nak bercerai lah, I nak kahwin 11 kali lah. Ada korang cakap macam tu? Memang tak ada lah kan. And you know that when I do my videos, Ida tak pernah ada skrip dan Ida plan apa nak cakap. Tak. Apa Ida cakap, benda yang Ida rasa jujur, keluar daripada hati Ida, itulah Idra. Idra tak adalah macam, oh I'm gonna be like someone else. No. Idra cuma berlakon bila Idra jadi watak, sesuatu watak, dan director kata action. Macam tu lah. Masa tu lah Idra berlakon. Tapi kalau Idra jadi diri Idra sendiri, Idra tak ada berlakon. This is me. Okay? Dia hari ni rambut ni dia macam ala-ala malfunction sikit. Lagu tu lah. Okay. So, okay. Macam Idra, macam ni bila kita sayang orang kadang-kadang, macam Idra cakap lah, cinta itu buta. Bila kita sayang orang, benda yang tak elok kita tak nak nampak. Ataupun kita buat-buat tak nampak pada awalnya. Okay? Kita perasan tapi macam tak adalah. No lah. Kita tak nak percaya. Jadi kalau orang cerita apa-apa, ada gosip yang bukan-bukan, kita rasa macam, tak mungkin lah, tak lah. Fitnah. Ni sebab kita tak nak buruk sangka. Kita nak cuba. And then kalau kita confront dia pun, tanya dia, oh tak, gini. Dia bagi alasan. Masa akal lah, you kot, ni. Tapi kadang-kadang, orang yang kita tanya tu, pasangan kita yang kita tanya tu, memang sejenis pandai cover line. Pandai bersendiwara. Kita ni yang sayang ni, percayalah, kan? So, tapi, yang tahu kebenarannya Allah. Kan? Macam dia cakap lah. Okay? Adria sebelum ni 2 tahun setengah. Rasa macam, of course kita sebagai pasangan, bila sebagai suami isteri, kita rapat macam mana, satu ketika, tiba-tiba, bertukar yang drastik. Tak ada orang tukar drastik, tak ada sebab yang. Betul tak? Kalau dulu, non-stop cakap. Contohnya, non-stop ada cerita ni, orang tanya ni, selalu nak bercerita kita, tiba-tiba diam. Kalau bercakap dengan kita pun, makan apa ni? Ni. Cara bercakap dia lain. Kalau dulu, baby, nak pegang tangan. Allah, baby. Sekarang, lain. You akan tahu, you akan nampak. And then, kalau tak cakap pun, pasal kerja ni, pasal masalah ni, itu. Tapi, ada tanya, kita okey tak? Apa ni, semua. Tak ada. Kita punya perihal, ada ku kisah. Macam tu lah. Kalau kita cerita apa macam, okay. Macam tu. Lepas tu, kalau kita nak sentuh dia, menyandar kat dia, tiba-tiba kereh. Aku gay boy ke yang aku sadar kat laki aku kereh ni? Rasa macam uncomfortable, rasa pelik. Kenapa? Kan? Padahal aku bini kau kot. Kalau dulu, lepa tersentuh sikit, sadaqallahul azim. Sampai penat nak melayan. Contohnya lah. Tiba-tiba lah ni, like dead fish. Pandang bini lalu pakai lingerie seksi bagi nak mati, short pant apa. Buat bodoh. Apa? Dah tukar ke? Dah convert ke lain ke? Ke apa ke? Wallahualam. Ke ataupun perasaan itu dah convert kepada perempuan-perempuan lain ke? Apa ke? Mungkin juga. The thing is, like anything lah, communication is important. So, if kita cakap, kita tanya, diam. Nak pergi counselling, diam. Tak nak. Tu, ni, semua. Then, cannot solve the problem lah. Tapi, yang boleh tolong kita ialah Allah. Dia bukanlah nak cakap, Islamiknya Idria. Macam bagus. Tidak. Jangan fikir seorang pelacur pun tak boleh doa pada Allah. Siapa pun kita umat dia, kita perlu minta dengan Allah. Kan? Dia saja yang memahami kita, yang tahu apa kita lalui, yang rasa, yang orang kata, yang mendengar. Kita cerita kat kawan, tak semestinya kawan kita boleh selesaikan masalah tu. Betul tak? Kawan kita cakap, dan belum tahu lagi kawan kita boleh bagi, orang kata, nasihat yang betul. Sebab dia tak rasa apa yang kita rasa. Jangan kata kita tersilap bagi nasihat. Sebab tu Idria dulu, daripada sekolah menengah lagi kan, orang yang kenal Idra, kawan Idra yang kenal dari zaman sekolah, tak pernah tahu Idra ada masalah. Dia tengok Idra happy go lucky. Ya Allah.
Ida nangis seorang-seorang. Sebab I rasa ada masalah aku ini, aku tak rasa aku cerita kat member aku, diorang boleh tolong aku. So for what I nak cerita? I tak nak cerita sebab I rasa macam kalau I lagi cerita, I akan lagi buat masalah tu lagi besar, nampak lagi besar, dan aku lagi stress. Because sometimes when you talk about it so much, it amplify the problem, make it feel so horrible and big, and you feel so down and miserable even more. So kadang-kadang zaman sekolah, Ida ramai dia angkat. Kenapa? Because they like to come to me. Alhamdulillah, they like to come to me and they find comfort in talking to me and share their problem. Bukan Ida boleh solve their problem, but I could make them feel better. Alhamdulillah. So bila Ida dengar masalah dia orang, it kind of make me feel like, see Adria, it's not the end of the world lah. Ramai lagi orang ada kat luar sana yang macam-macam masalah. Bukan engkau je ada masalah. So jangan nak kecoh sangat, relax sudah, kan? So at least, so I try to focus on positive things, like, oh, I go to school, I got to go, I captain judo hari tu. Okay, when I practice judo masa tu lah, that is my outlet to let go of my anger, of my problems. I let go kat situ. And my hockey, bergelap semua lah, tak lah, polis cadet, jerit. Nak jerit tam tu, jerit lah, kan? Berdikir barat lah, apalah, tanyalah kawan-kawan I zaman sekolah dulu. But that is my way of expressing myself yang buat I happy. And Alhamdulillah, one more of my outlet is lah, Ida suka melukis, I like to sing. Jadi benda-benda tu yang macam seolah-olah I masuk dalam dimensi lain di mana everything is perfect, I'm happy. So I just focus on being in that bubble for that moment and enjoying that moment. Nobody's life is perfect. Okay? I come from a family yang my parents bukan jenis wong. There's nothing wrong with them, but they're not jenis wong. Because manusia dalam hidup kita ni ada macam-macam jenis orang. Ada orang yang very affectionate. Ada orang yang tak berapa comfortable dan tak reti nak tunjuk sayang dia. Dia tidak bermakna dia tak sayang you, tapi dia akan tunjuk sayang dia melalui mungkin okay, dia jaga makan you, obat you pergi kerja, you masakkan untuk you, ni. Itu cara dia sayang you. Tapi dia tak reti nak cakap I love you. Dia tak. Dia bukan jenis macam tu. Dia bukan jenis yang macam dia tiba nak datang peluk you, tak. So some people are like that. Tapi dia akan menjaga kebajikan you. Apa yang you rasa macam you perlu apa semua, dia akan jaga. Tapi dia tak reti macam nak manja, nak ni semua, tak. And my youngest is my for some weird reason, I manja. Walaupun parents I tak. And I used to manja dengan kakak orang gaji. And my adik-adik semua manja dengan I. I jenis yang macam suka nak suap dia orang makan. Kalau keluar, I potong. I tak tahulah, I memang macam tu. Jadi adik-adik I jadi manja gila dengan I. And one point yang kelakarnya, kan masa I cakap I ramai adik angkat zaman sekolah. So adik I cakap, you dah ada banyak adik lah, 3 orang lah. Kenapa nak ada adik angkat lagi? Oh, jealous pula adik aku ni. I cakap, don't worry, I got so much love to give, no worry. But yeah, that's so cute lah. And adik I seorang tu, yang third, sampai lah ni ada anak ke apa ke, still manja tak ingat dunia dengan I. Macam kucing. Dulu kalau kat bilik I, T3 adik I tu kan, boleh kumpul lepak-lepak boro-boro, tahu-tahu T3 tidur atas katil I. Queen size bed tu, 4 orang nak muat ke? Tak play out, aku nak tidur tak muat kan. Tapi sayang adik, okey lah, buat macam mana, layankan aja. So, I mean, to me, ada kalanya yang patut kita tanya penyelesaian ni lah Allah. Yang bagi kekuatan. Kadang-kadang dia orang tanya, babe, you dah bercerai sekali, 2 kali, 3 kali. Tak rasa macam berapa kali dah ni? Tak rasa macam sakit hati ke? Tak rasa macam, macam mana? It doesn't destroy you after going through all that. Like I said, like for me, I ada my son. Jadi, I feel like I cannot self-destruct. I need to be strong for him. And yang bagi I kekuatan, bukan I tau. Allah. I minta dengan dia. Tu je. I pernah remember one of my husband, tengah problem dengan dia. I tengah shooting ni, dia text I rasa better kita cerai. I think better we get divorced. Lepas tu, first round divorce dengan dia. Ada seorang ex-husband tu 3 kali divorce. Lepas tu, orang kata, gila talak. Tunggu I kahwin lepas tu, I dah cakap tu, dia datang balik. Okay, sekarang boleh kahwin. Memang tak lah. Aku punya perasaan dah hilang, dah tak ada. Aku dah tak percaya dah kat kau.
But anyway, imagine I tengah shooting dia message I nak cerai. I ada 3 lagi hari nak shoot. I dah macam, okay Idra, switch off the phone. Don't think about it. And just focus shooting. I had to shut down perasaan tu. Tak nak fikir. Lepas tu seminggu aku macam orang gila nangis. And I fikir, okay Idra, apa pun, life must go on. I need to find money, I need to work, I need to build myself. Kan? Yang akan jaga diri kita. Belum tahu orang lain yang akan jaga kita. Kita beria jaga orang, belum tahu lagi orang tu akan jaga kita. Jadi kita perlu jaga kita. Kita perlu setia dengan kita. Kadang-kadang kita terlalu setia dengan orang lain sampai kita lupa diri sendiri. Yang itu memang kesilapan yang Ada sendiri pun pernah buat. Sebab tu at one point Ada jatuh depression tu. Sebab Ada rasa macam, I'm trying so hard to make this marriage work. I don't want to give up. So many times already I don't want to give up. I want to do this. But you cannot do it alone. You try, you talk. So nobody's perfect. Okay, what salah I? Satu benda jangan simpan. Kalau orang partner you buat salah, cakap terus. Jangan simpan. Lepas tu, orang partner ni cerita, oh ni you buat, kenapa you buat macam ni? Jadi, alah, you tu buat gini. Benda tu 2, 3, 4 tahun lepas ke? Ataupun 2, 3 bulan lepas, kenapa time tu tak cakap? Kenapa kau simpan? Lah, ni baru kau nak keluar. Sebab apa? Nak cakap yang, then kita sedih lah. So, kau tak boleh marah apa kau buat. Macam gitu. That does not solve the problem, love. Okay? Does not solve the problem. Like I said one time, memang, itu bukan sesuatu yang baik, tapi Adrian pernah keluar rumah 3 bulan last year. Because I wanted him to, orang kata my ex tu rasa macam mana I tak ada. So I rasa penat. Aku rasa macam nak patung. Aku borak dengan kau. Kau macam balik rumah, kau lepak my phone. Kau layan komputer kau. Kalau kau cerita dengan aku, benda yang tak ada kena-mena. There's no talk about us. There's no, nak manja baby ni. Tak ada langsung. Aku rasa macam, aku ni, kau cakap dengan aku pasal rumah, pasal makan. Aku ni mate kau ke? Kau cakap pasal kerja. Macam aku nak minta nasihat semua. So aku ni mate / work counselor. Is it? So macam tu contohnya kan. So I rasa macam, apa benda tu? That's not life. There's a saying no point if you with someone who's supposed to love you and you love them and yet you feel so alone, rather than being with them, then be alone lah. Because for me, I was so much happier alone. Adrian ni sejenis yang boleh buat hal sendiri, happy seorang-seorang. I boleh pergi gym ke, I boleh pergi swim ke, I boleh baca buku ke, I boleh tengok K-drama ke, I boleh relax ke, I boleh keluar the whole day seorang. I happy je. I can go shopping, I can eat alone, and I can enjoy my own company. So never depend on other people to be happy. You need to enjoy your own company in order for other people to enjoy your company. So what you think about yourself is important. Okay? Jangan, kadang-kadang kita terlalu senang untuk mencaci diri sendiri, terlalu senang untuk kritik diri sendiri. Be kind to yourself, sayang. Cara you treat diri you adalah cara orang lain akan treat you. You set the bar. So if you feel like you're a loser, whatever, nasib baik lah ada orang nak sayang. People are gonna use that against you, love. Dia akan tahu, aku buat apa pun, dia akan stay kat situ sebab dia sayang aku. Sebab dia takut aku tinggalkan dia. So, hasta la vista, suka hati aku nak buat engkau macam mana. Jangan macam tu, yang. You kena sayang diri you. You sayang diri you, you takkan bagi orang lain buat jahat pada you. You takkan terima. Katakanlah contohnya, okay, adik you ataupun kakak you, laki dia pukul dia ke, maki dia ke, apa kau gini. Dia cerita kat you cakap apa? Sabarlah, tak apa. Ada you cakap gitu? Memang tak lah. Apa hal laki kau macam tu? Kau buat apa sampai dia, kau ada buat apa-apa ke sampai dia jadi gitu tu? Tak ada, gini. Of course you macam, janganlah stay macam tu. Sampai bila nak makan hati? Of course you cakap macam tu kan? So, cakap kat diri you sendiri. So, what I did memang kadang-kadang kita macam, taklah, maybe dia boleh berubah. Maybe sebab dulu dia baik, dulu dia gini. Jangan fikir dulu. Fikir yang sekarang. Realitinya sekarang dia sudah berubah.
Jadi sampai bila you nak makan hati? Jangan fikir, taklah zaman muda I dulu memang I jahat, I tak dengar cakap my parent ni gini. Mungkin ni Allah nak bagi I orang kata balasan kot. Jadi ni I punya hukuman, I terima je lah. Jangan fikir macam tu. Tak ada istilah macam tu. Tidak. Okay? Allah cuma nak you sedar. There's something wrong here. Wake up, woman. Ataupun mungkin kita terlupa pada Allah sementara. Orang kata terjauh diri daripada dia. Allah bagi kita dugaan ni, nak ingatkan dia balik. Ya Allah, nangis. Sebab tu I cakap, masa Adrian minta dengan Allah, ya Allah, kalau dia untuk aku, kembalikanlah sayang itu. Perbaikilah hubungan ini. Biarlah aku dengan dia elok kembali. Minta. Hari-hari minta. Tetapi sekiranya dia bukan untuk aku, ya Allah, ya Tuhan kami, subhanallah, ya Allah, tolong tunjukkan kebenaran. Sebab kadang-kadang mata kita ni, diri kita ni, bila kita sayang orang, kita tak nampak dia buat salah betul-betul. Orang cakap tapi kita macam tak nak percaya. Tak, aku tak nampak dengan mata kepala sendiri, aku takkan percaya. Sebab kita sayang sangat orang tu, kita tak nak percaya. Mana tak elok, kita tak nak percaya. Kita nak defend lah suami kita, isteri kita sebaik-baik mungkin. Sebab I ada, bukan isteri saja yang orang kata yang teriniaya. Ada juga kawan-kawan lelaki I yang teriniaya. Kawan-kawannya lelaki yang baik, tapi isteri diorang, iniaya diorang. Ada juga. So I'm not just saying this based on just me, but also for the men outside there yang pernah dilukai dan orang kata yang dipergunakan oleh isteri juga. Okay? So minta dengan Allah, ya Allah. So bila Allah tunjuk satu persatu tu, kerana Allah nak you sedar, wake up. This person is not for you. They don't deserve you. Dia sakit, kau jaga bagai nak mati, walaupun kau pun tak sihat sangat, tapi sayang ni, you sanggup buat apalah? Kalau you sayang, you sanggup buat apa? You kan? So, tapi jangan sampai you sayang orang, you lupa sayang diri you. Allah marah tau kalau you lupa sayang diri you. Maknanya you memberi orang lain menzalimi diri you. Jangan. Don't. Wake up. Okay? Dan hanya Allah boleh tutup hati tu. Ya Allah, dulu kita punya sayangnya kat dia, apa semua, rindunya kat dia, apa semua. Tapi bila Allah tutup hati, dengar suara dia pun benci meluat kat macam, hey! Macam tu. Bila Allah dah tunjuk satu persatu, terbayang segala benda tiap-tiap hari. Jadi you dah tak boleh macam, Allah buat kita rasa benci untuk kita tutup hati kita, langsung kita rasa tak rasa apa-apa. Orang ni tak deserve you. Do not come near me, don't touch me. Kalau dulu, I tak boleh bayangkan lah lelaki lain sentuh I. Tiba-tiba sekarang, bila dah tahu macam ni perangai sebenar dia, dekat belakang aku macam ni, ya Allah, orang-orang lain kat luar sana tu mesti nak gelakkan aku kan. Bodoh sial, dia punya sayang kat laki dia. Tatang minyak yang penuh bagi nak rak. Tak tahu laki dia gini. Babe, memang sakit hati, makan hati. Tapi jangan rasa macam, bodoh lah aku ni, bodoh. Tak. Itu menunjukkan dia tidak erti menghargai you, bermakna dia tidak layak untuk you. Bermakna Allah kata, sabar, insyaAllah yang lebih baik. Dan bagi mereka di luar sana, macam mana dia minta cerai? Kan, orang kata macam mana, perempuan susah ni. I pernah ex-husband I sebelum ni, gantung I tak bertali setahun. Dia kata, aku takkan cerai kan kau? Perangai macam tu. Ex saya sebelum ni, tak nak cerai. Tiap kali I nak minta, tak nak. Tapi bila dah ada bahan bukti gitu, daripada aku pergi court, sebab dekat court, you pergi, semua orang boleh masuk court tu, boleh dengar. Bila dia buka gambar apa semua orang boleh tengok. Nak kan satu dunia tengok? Of course lah tak nak. Malulah. So, baiklah you cerai cara baik. Sebelum ni orang nak tengok, I cakap tak payahlah you, tak payahlah. And I pun bukan perfect. Okay. Nobody's perfect. Mungkin dia rasa dia tak ready lagi untuk jadi suami. Tiba-tiba dia rasa macam, banyak pula tanggungjawab, penat lah, susah lah, apalah. Wallahualam, kita tak tahu kan. So macam, for me, what's done is done lah. Okay. So tapi, how untuk tutup hati you? One, of course, you doa dengan Allah. Yang kedua, I tulis satu persatu the pro and cons. Okay, kita bagi peluang pun, how many peluang you nak bagi yang I
2.5 tahun. My friend sakit hati macam bodoh sia kau Ida. Aku dah cakap kau daripada last year. Kau tak nak dengar. Kau nak cuba juga. And the thing is, macam ex saya sebelum ni. Okay, kadang-kadang family janganlah. Dia tak tahu segala betul apa yang kita rasa. Janganlah ni. Memanglah kalau boleh kita tak nak runtuhkan masjid yang kita bina tu. Tapi kalau macam gitu, benda-benda yang dia buat tu memang kata daripada segi Islam ataupun daripada segi peri kemanusiaan pun tak boleh terima benda tu. So for what? Kan? For what you want to stay? Because you akan makan hati, you akan jadi bitter, you akan jadi macam mental lah. Itu yang orang katakan, bila you sakit hati, bila you sedih, dia akan kacau your lungs, you akan kacau hati you, sakit tau. Dia rasa macam that's macam a horrible chemical in your lungs. And I got asthma. Yang sampai I rasa anxiety, sampai I rasa sempit, rasa macam ya Allah aku tak boleh nahan nafas. Rasa macam ya Allah. At one point dulu pernah sekali dia fikir macam I tried my best to be the best wife I could ever be. I take care of myself. I try to take care the best. Tapi kenapa jadi macam ni? Don't I deserve to be happy? After everything that I've gone through, don't I deserve to be happy? I pernah fikir macam tu kan? I pernah question Allah. Masya Allah. Tapi never do that. Sebab Allah rasa macam maknanya kita tidak reda dengan apa yang Allah bagi. He doesn't give you tests that He know you cannot handle. Never question Him. He know best. Dia nak suruh you sabar. Mungkin ada benda yang you lupa nak, benda-benda lain yang you lupa nak bersyukur. So dia nak you ingat balik dia dan minta dengan dia. Dan sekiranya kita sabar, insya-Allah Allah akan bagi yang lebih baik. And Ida bersyukur walaupun all this is going on, right? Like I said before, I'm not so close to my parents kan. Ya Allah, after all this happened, I think the last time I spoke to my father on the phone, I jenis bercakap dululah. Zaman sekolah. Lepas tu I tak pernah ada phone number dia, I tak pernah bercakap. We're not close. Tapi masa Ida bercerai, Ida bercakap dengan dia pun semua. Suddenly now, we are so much closer. I can talk to him. He calls me. And I said, I love you, Papa, on the phone. And he said, I love you. And to me, if people were to say, which one would you choose? The love for your father or love of your husband? I choose my father. A girl's first love is the father. I've been dying all my life to hear him say I love you. And finally he said, a few times on the phone, dia tak kerti nak cakap I love you too. But to me, him saying I love you, it's a big step already. Bila I jumpa dia depan, I peluk, I love you, Papa. And he said, I love you. And I was like, Ya Allah, rasa macam, Ya Allah, syukurnya. When I was young, I wanted so much to spend time with him and hang out with him. I sampai macam gila kasut dia, selalu ni semua pergi jogging. I used to hate going jogging, but I go jogging with him because I want to be with him. You know, and I mean, yes, my parents are not perfect, but who is perfect, love? Okay? Nobody is. And I don't know all the things that he has gone through in his life that make him like that. But to me, it's how he is now that matters. And he used to ask me to do something. I cakap, Papa, anything for you, Pa. If I can give anything, I would give everything. Okay? So to me, Alhamdulillah, and I have my son with me now. So I macam, tak apalah, Imam ayah, Afiq. So I happy. Syukur. Alhamdulillah. And when it comes to work, things are getting better. So no matter what, never think like, oh my God, you know, it's the end of the world. No, baby. No. Just because you cry doesn't mean you're weak. It means you have empathy. That means you're human. You can cry. Of course, kita kadang-kadang ada masa kita sedih, kita nangis. Tapi, after that, okay, I'm done. Pick yourself up.
up, baby, and think what to do now. I deserve to be happy. So how do I make myself happy? Pamper yourself. Take care of yourself. Take good care of yourself. Great care of yourself. You need to be strong. Women nowadays are not like women last time. Alright? Be strong. We have friends. We have society. Adria bersyukur sangat. Ramai fans Adria kat luar sana yang support Adria, yang very positive, yang very sweet. Alhamdulillah, maybe ada 0.0% lah. 0.0% pula. 0.001% lah. Yang mungkin yang ada yang negatif. Tapi majoritinya, Alhamdulillah, syukur. Very positive. Alhamdulillah. And I'm doing this video because I hope I can help you feel better. Okay? I wish I could see you and hug you and all and make you feel like, sayang, it's not the end of the world. Okay? Kalau makcik umur 60-70 tahun pun boleh kahwin lagi, boleh helok lagi, jaga dirilah. Focus on yourself. Take care of yourself. Wear lingerie for you. Feel happy and admire yourself. Okay? Orang yang negatif, yang mana yang cakap benda negatif tu sebab dia tak happy dengan diri dia. Jangan rasa macam, oh dia tinggalkan I, oh dia suka kat perempuan lain, oh there must be something wrong with me. Yes, at one point Ada pernah terasa macam tu. Okay, tipulah Ada tak pernah rasa. Okay, awal time masa Ada tengah kerja buat production ni, selalu berhandle dengan kru apa semua-semua. So adalah abang assistant director ni selalu cakap, PM aku ni, kan, dia senyum je, hati aku macam jantung ni nak terkeluar ni. Dia marah macam mana pun aku okey je kan. Kau suruh apa, PM aku suruh apa, aku buat je. Jangan senyum macam tu, dek. Cakap, ngada abang ni. So, but dalam hati I rasa sedih tau. Kenapa budak-budak kru boleh admire aku, boleh pandang aku macam dia orang suka kat aku. Tapi aku balik rumah, laki aku tak pandang aku. Dia macam pandang aku macam aku ni transparent. Sedih kan? Sedih tu. To me, I don't need attention from all the other guys outside. You need attention from the one who loves you, who's supposed to love you, who's supposed to care about you. So, if you keep on being in that surrounding where you feel not needed, you feel lousy, that suck the energy out of you. You macam mana you sayang dia sekalipun, kalau dia dah tak sayang, dia tak sayang dah. Kalau dia rasa dia buat sayang kejap je betul. So actions speak louder than words. Forget about how he was before. Remember, see, observe how he treat or how she treat you now. Macam mana perangai dia, apa dia buat. Dulu masak sedap, sekarang masak whatever lah. Macam tu baik aku yang masak, bukannya aku tak reti masak. Contoh kan. So kat situ kan, if you keep on staying there, you are never gonna make yourself better. Daripada segi mental, emotion, physical, everything will just collapse. So you need to get out of that place. You need to stay elsewhere or be with your family or friends or siapa yang positive, yang build you up, make you feel good about yourself. You need that. Kalau worst come to worst, go to counselling. That will help. Orang pergi counselling bukannya orang gila. Hello. No. Orang yang pergi counselling adalah orang yang nak expert punya opinion of how do I handle this, emotional turmoil in me. Masalah I ni, macam mana I nak buat, macam mana I nak perbaiki diri I, nak buat I better in my mental state ni. Sebab dah terlalu cedera dah terlalu kena poison dah dengan pasangan sebelum ni. So never think that's something wrong. No. And don't result to negative things. Kan? Pergi minum pergi layan drugs ya Allah, kita bukan budak-budak sama sekolah, kita buat perangai macam tu. Kan? Nak you ada anak pun semua, you kena fikir. Of course you have to be stronger so that you can, kalau mental you, emotion you kacau, you tak boleh jadi ibu yang terbaik untuk anak you. Betul tak? You akan lose your temper, you akan and I pernah cakap, Afiq, sorry mama terlepas, mama terjerit, I'm sorry, I'm not perfect but I'm trying. Okay, love you. My son, I bersyukur anak I memang very sweet and loving. And
dia sangat memahami. So Ida bersyukur. So walaupun Allah tarik kod lain, dia bagi kod lain tu, Masya Allah, syukurnya. Jadi kita kena bersyukur dengan apa yang kita ada. Kalau kita asyik nak tengok benda yang kita tak ada ni, benda yang kita ada ni kita tak bersyukur, lama-lama benda yang kita ada ni pun Allah tarik balik. Tak guna aku bagi dia ni, tak bersyukur. Aku tarik ni sikit je, yang lain semua dia tak nampak. Nikmat aku yang aku bagi lain, semua kau tak nampak. Betul tak? Logik? Sangat logik. So macam Idra, nak kata Ida perfect? Tidak. Okay? Ida tidak perfect. Tapi Ida tidak pernah curang yang bukan-bukan semua, tak. Okay. I have friends yang guy friends or ex-boyfriend yang still kawan dengan Idra. Sebab Idra sejenis yang, okay, walaupun, you know, back then it didn't work, but we still good friends. Ex-boyfriend zaman sekolah ada, ex-boyfriend zaman uni ada, ex-boyfriend, orang kata daripada 10 tahun lepas semua pun ada, still good friends. Sebab kalau kau baik dengan aku boleh baik dengan kau. Tapi kau kena respect aku. Kalau kau respect aku, okay, boleh aku simpan sebagai kawan. Kalau kau rasa nak aku tumbuk dengan kau. Ingat apa? So goodbye. Terus kena block. Lah, jawapan dia. So, kadang-kadang I minta nasihat dia. Dia orang tak pernah cakap, cerai lah laki kau, cerai. Tak. If you can try to make it work, why? Try lah ni semua. Sebab dia orang pun dah ada pengalaman hidup dia orang semua. So bagi Ida, kalau ex macam tu maknanya dia baik. Dia tak pernah nak hasut you bukan. Dan dia pun tak pernah try bukan. Tak. Demi Allah, I cakap you, ex I seorang tu, dia baik. And kita orang hampir fikir dah nak kahwin apa semua, tapi orang kata tak ada rezeki juga. Okay? Dia tak pernah curang dengan I. Tapi dia busy sangat dengan kerja dia pun semua I tak boleh nak cope up. So there was a lot of things going on. Tapi we still friends lah. Kalau I nak couple dengan dia, masa 5 tahun sebelum I kahwin baru ni, boleh je I nak couple balik dengan dia. Tapi dah tak boleh lah. Tapi kita kawan lah. Macam tu je lah. So, tapi mungkin benda tu ex saya tak suka semua. Okay, fine. I stop cakap dengan dia. Okay lah. Dah aku cakap dengan kau tak nak cakap dengan aku, macam mana? Aku tak tahu nak macam tu kan. So tapi I tak, and dia pernah saya cakap, okay macam ni, you try to make it work. If you cannot, if you need my help, and dia bukan tolong I friend with benefit no, he is not like that. Mamat tu semayang tak tinggal, baik, dan sejujur-jujurnya baik, bukannya hanky-panky, no. Walaupun dia ada duit bagai nak rap, tapi dia tak begitu. Okay. So yang itu yang buat Ida respect dia sampai lah ni. Respect siut. So dia nak tolong Ida move out sebab dia tahu semua barang dalam rumah Ida tu Ida punya semua. Cakap engkau stress lagi kau keluar rumah lah, lagi kau duk enjoy all the stuff, nice stuff, engkau duk merempat kat living hall rumah orang dah, kenapa? Macam tu. So dia orang macam benda ni. Cakap tak boleh lah. I just need a different environment. Because at one point that place we were almost happy, you know, kind of happy at first, and then, you know, things got worse. So macam, but then I tak ada pun keluar dengan dia berdua masa I keluar rumah itu. Tak, kita keluar ramai-ramai. Borak ramai-ramai pun semua. Tak ada macam berdating. Wak lu. Kan? Bini orang kau nak berdating dah. Kenapa? And ada sekali seorang ni, kawan I lama. Okay, dia divorcee juga. Tak payah kenal dia tu, dia divorce dengan seorang ni. So dia trauma. So kita borak-borak. Tapi kita tak pernah couple. Tapi dia, because dia quite older than me. Dan dia macam, alah girl ni. Dia selalu panggil I girl lah, baby girl lah, apa ni. Tapi tak ada apa-apa. Tak pernah lebih pada tu. That's it. Tapi sebab dia dah lama tak jumpa Ida. Then one time tu Ida nampak sama dia macam dia. So I call lah macam, you kata tak je. Okay lah, jom lah kita lunch. Lama tu tak jumpa you. Apa cerita you ni semua. Itulah sejak kawan you seorang tu dah kahwin ni. Kita pun tak ada jumpa. Sebab yang kawan dia tu kawan pada kawan I juga. So macam dulu kita selalu keluar bertiga. Lepas tu kawan I seorang tu dah kahwin lah. Kita orang pun sendiri. Kita orang pun dah tak lepak. So lepak sekali ni. And then dia cakap, babe dia. So mungkin cara dia tu a bit, tiba-tiba macam, kau ni nak jadi bini orang ni makin cantik ni dah, kenapa nak ni dia ni. Lah, laki aku tengok mesej surah macam, fikir I dah apa-apa. Dekat, demi Allah, I tak ada apa-apa. Okay, lama tak jumpa tu, kali tu jumpa. Lepas tu bila dia dah bengang apa semua tu, I cakap, okay, I won't even talk to him. Okay, chill. Kalau itu mengganggu sangat you rasa ni semua. So I try to respect. I try to understand and all that. Pak. So because kita cakap, no secrets. Everything kita share, kita cakap. So kalau you tak comfortable, then never mind. Okay? Because of course I kena value perasaan you daripada dia. Walaupun dia kawan I, tapi I macam tak salah sebab itu you husband I kan.
Okay, tapi ada limit dia jugalah. Kalau yang bukan yang kau minta tu agak-agak lah kan. So I pun cuba. Tapi kalau kau boleh kawan-kawan dengan perempuan, takkanlah kena ada sama lah kan. So dia pun sebelum ni tak pernah macam tu. Okay, fine. So, tak pernah yang I nampak lah kan time tu. So But I kata itu sajalah. I never do beyond that. And then ada one time ni sebelum I keluar rumah, sebab I duk geram sangat kan. Kau duk layan phone kau semua, kau tak layan aku ingat aku tak ada orang suka. So adalah hamba Allah ni kan, masa tu I duk aktif buat presentation online apa semua. So biasa orang kata message I takkan layan. So ada Mamat ni seorang, dia dulu pernah dalam entertainment industry. So boleh start borak. Terus saja borak dengan dia ni. Tukar nombor. Tak pernah I buat kerja tu tak pernah. Okay. So I just borak. Sebab dia jauh. So I tak ada fikir anything. It's just that friends. And then dia that guy pun macam quite religious. When he moved to kata a different industry, dia really quite religious, selalu hantar all ni apa quotes lah, apalah ni semua cakap okay. Tapi for me it was just ni. Tapi I saja duk layan dia the whole day tu. I nak dia perasan kalau betul I nak suruh I dah delete lah message tu. Sebab phone I dia boleh buka WhatsApp apa semua. Tak, I delete. I tak delete, I biar je. Lepas tu malam tu, wah ni boyfriend you message you, pong dia baling. Lepas tu dia nak kata aku, dia think macam ni, kalau betul you, why you do this? Talk. Why? Apa ni? Bukan baling phone kat aku macam tu, dan buat bodoh naik atas. Lepas tu WhatsApp dia, apa? It doesn't solve any problem. So I'm like, really? Is that all your reaction? I'm waiting for a bigger reaction. Like, let's talk about this. Let's solve this problem together. Let's, why you started ini. Did I not give you attention ke apa? Memang kau tak bagi aku attention. Jadi aku saja nak tengok, ingat apa? Aku tak laku ke? Tak ada orang nak ke? Macam tu je kan. Jadi nak cerita, tak nak. Saya cakap, aku buat macam ni pun dia buat bodoh je. Buat dia aku kisah je. So, the next morning, I just took my stuff. Masa tu kan I tak ambil apa pun. I keluar jalan pagi, I terus tak balik. I went for a morning walk and decided not to come back. Kau? Saya rasa macam, damn man, cukuplah aku jadi anak patung ni. Dia mati akal aku. Bodoh aku je ni. Macam tu. Aku sampai depressed malam ni tau. Ni I cannot. Because I am not a depressed, a moody type of person, and I don't like being like that. I don't like being down. No, I'm not gonna let myself do that. I'm not gonna let people do that to me. No. So I left, and then masa I belah pun, I tak ada call apa semua. I mengaku kat mamak tu, I cakap, you actually, and then I dapat tahu dia kahwin, dia dah ada anak apa semua. I cakap, you actually, I was just talking to you and messaging you all this just to get back to him, to make him feel what he made me feel. Okay? Sebab dah kantoi message apa bagai dengan perempuan. So, I nak buat dia rasa juga. Okay? So, itu je. And I know this is not going to go anywhere. Because I'm not that kind of thing. I'm not that kind of person. So, I better we end it. And I tak pernah, lillahi ta'ala jumpa dia. Tak pernah. After pandemic ke apa ke ni, tak ada. And we stop talking, stop message, stop. Every once in a while dia message apa benda dululah. Lepas tu lama dah tak ada apa. Sebab aku tak layan. Sebab that's not me. And then bila I tahu dia kahwin lagi lah. Takkan aku nak kacau kot. Apa? I dah tak ada perasaan nak kacau orang pula. Buat apa? Dah tahu rasa macam mana dah, kenapa kita nak buat. Betul tak? So because to me, what goes around comes around. So kita tak nak. Apa yang kita tak nak orang buat kat kita, kita jangan buat kat orang. Walaupun orang buat kat kita, biarlah Allah yang balas kat dia. Sebab bagi dia, biarlah kita buat baik. Walaupun orang yang kita buat baik tu, dia tak buat baik kat I pun, kenapa aku nak buat baik kat dia? For what? Waste my time? No. Because walaupun you buat baik kat dia, dia tak buat baik pada you, InsyaAllah Allah akan hantar orang lain yang akan buat baik pada you. InsyaAllah. Itu Adria percaya. Dan banyak kali benda tu berlaku. So, continue being a good person, loving person, kind person. Walaupun ada orang yang orang kata be so cruel to you, itu masalah dia. Okay? That's their problem. Their mental problem. Because
They have their own. Walaupun dia kata, oh dulu ex I buat gini kat I ni. So, kalau ex you buat macam-macam jahat, kenapa kau kena buat benda jahat kat bini kau? Salah bini kau ke ex kau buat jahat tu? Kenapa kau menghukum bini kau sedangkan ex kau yang buat jahat? Itu kau cakap ex kau buat jahat. Entah kau yang buat jahat tapi kau yang tukar cerita. Wallahualam, Tuhan saja yang tahu. Betul tak? So, whatever, the past is the past lah. Tak payah nak macam, oh, what could I've done better? Oh, mungkin I tak dressing slutty enough kot. Daripada perempuan ni dekat social media yang suka terkangkang sana, terkangkang sini. Takkan kita buat macam tu? Bini orang kot? Bini kot? Perempuan kot? Dah umur berapa? Nak terkangkang tu pasal? Nak pakai short pants sayang? Itu apa? GRO? Apa? Entahlah. The fact that dia suka, kata contohnya, kalau dia suka benda-benda macam tu, cuba kata bini kau sendiri, tiba-tiba duk like gambar-gambar jantan yang pakai spender, ketat nampak anu, duk tekan, tonggeng-tonggeng, duk gini. Kau macam apa benda bini aku ni dah gila ke? Gila seks ke? Kan? Dah kenapa? Lepas tu duk komen-komen, duk menggedik-gedik apa semua. Kalau kawan-kawan dia tengok, bini kau ni, betul tak? Contohlah, of course lah you tak suka. So benda yang sama juga sebagai isteri, mestilah isteri tak suka kalau suami buat macam tu. So if to me, respect has to be mature. You cannot claim for a respect. Respect has to be earned. You respect me, I respect you. So that's why for me, the moment I lose my respect for you because of all this, there is no way I can be a good wife to you. Sebab I dah tak respect you. I pandang you macam, shit, you are a horrible person. I do not want to have anything to do with you. Contohnya. Okay? Dia macam, pernah lah dia ada orang cerita lah, dia cerita, kawan I gini. Dia dah ada bini lawa, baik semua, family dia baik semua kan, family dia ada duit gini. Tapi dia nak cari girlfriend mengarut. Macam girlfriend mengarut ni kan, skandal ni, nak jaga dia pun semua ni semua. Alih-alih kau buat perangai macam tu, dah kenapa? Terikut ke? Allah. Untuk mamat ni dulu dia pernah buat halo. So tapi sebab girlfriend dia sayang dia juga, tapi kan kena video call lah selalu, kena ni lah, kena phone kena ada tracker lah apa semua. Ambil lah. I cakap kalau I tak boleh tu. Kalau aku tak boleh nak trust engkau, aku penat tak nak telefon kau selalu, nak kena video call selalu, nak kena track kau pergi mana. Hati tak tenang tu. Kalau macam tu tak payah kalau jadi lelaki aku. Kalau macam tu, betul tak? Jadi boyfriend aku, penat tu. I cannot. So to me, I need to be able to trust you. Tapi kalau you buat hal juga, maknanya Sadaqallahul Azim, goodbye. That's it. You don't deserve me. That's all. I'm not gonna, oh Lord, don't lah, go. No, I was the one who said goodbye. Cannot. No. Tak ada. Adria pernah, ex-boyfriend Adria, terserempak dengan dia, nampak dia dengan satu perempuan. Adria perhati je. Because you can tell, daripada I tak payah dengar dialog dia, tapi I boleh, kita lah kan, logik you boleh tengok gerak-gerik dia macam mana dia bercakap dengan perempuan tu, dia cakap macam ni ke, serius ke apa tu, ataupun macam I'm in love with this woman, or oh this woman looks so good, I'm gonna eat her up later, or cara dia tengok tu you boleh baca. Adakah dia pandang dengan penuh nafsu, dengan goda, aku kejap lagi nak makan, aku dengar problem dia sekarang, lepas ni aku ke, ataupun kesian member aku ni, okay, tak apa ni, ataupun dia cakap pasal kerja ni, okay, kita semua serius ni, okay, ni senyum pun biasa. Kalau senyum gatai tu, tiba-tiba pegang, jadi I masa tu bila I nampak, I make sure I lalu je, biar dia nampak muka dia macam, oh shit, so kat situ dah kantoi dah, nampak dah, kau cuak. Lepas tu aku block nombor kau call lah, aku dengar suara kau, aku hang up. Goodbye. Thank you very much. That's it. I don't want to hear your explanation. No. Dia skandal I dulu, tapi I macam, tapi dia tak boleh get over I ke apa, ke cerita ke apa, semua aku tak nak dengar. Suka hati kau lah, bye. That's it. I'm not gonna like, no. Ramai lagi orang kat luar sana yang nak perempuan yang setia, yang nak perempuan yang jaga dia sebaik mungkin, sebab dia pun akan jaga mereka sebaik mungkin. So why you wanna be like so sad over losers or people who don't know how to appreciate you? Betul tak? Okay? So, chill. It's not the end of the world. Do what's good for you.
And ramai Ida tengok yang message Ida cakap, betul kak, ada ramai yang ada baru nak bercerai, atau dah lama bercerai, dah happy sebab duduk sendiri. Sebab I rasa ramai lah perempuan kat sana, luar sana pun sama dengan I. Kita tak perlukan benda tu lah. We don't need to sleep with a man to make us feel a woman. No. We need to be appreciated. We need to feel alive. We need to be happy and do things that make us a better us. Kita tak nak stress lah. Don't. And make sure if your exes or your husband or your wife is doing something crazy, make sure you get your proof. Macam especially perempuan lah, sebab lelaki nak cerai dia bercakap je tak ada hal. Macam perempuan, you cari bukti-bukti tu supaya you dapat minta cerai dengan senang. Kalau tidak, dia boleh gantung you tak tali. Sebab benda tu minta dengan Allah. Kadang-kadang setengah orang tu, terror gila ni, terror gila, kapal lain ni, macam-macam dia pandai ni semua kan. Susah gila ni. Tapi kalau Allah nak buka cara, nak buka jalan, nak bagi wife you jumpa, dia akan jumpa juga benda-benda yang kau sorok bagai nak mati tu. Kau boleh lawan kuasa Allah? Tidak boleh. Dan jangan lupa diri. Ada setengah orang, masa dia susah dulu, dia akan cakap, tahu tak perempuan ni, selalu ni mata duitan ni, dia mana nak terima aku yang macam gini. Lepas tu kau dapat pula orang yang tak kisah, yang tak mata duitan, yang okey, yang terima kau seadanya. Tak apa, susah senang kita bersama. Berapa ramai orang kat luar sana yang macam tu? Cerita sikit. Tak ramai lah. Yang mana macam, susah, engkau seorang lah aku. Ciao. Ramai. That's why there's a word saying that women are tested when they don't have money, men are tested when they have money. So bila you rasa you ada duit, tiba-tiba you ada jawatan hebat ke, ataupun you tiba-tiba popular ke, kan? You rasa macam tiba-tiba you helok sebab dulu you nerd bagai nak mati, kan? Hidup penyek ke, apa penuh jerawat ke, apa perempuan tak pandang kau ke, buat kau macam member je kau. Kau rasa macam insecure, kau rasa macam stress je, bengang ni, tak ada orang nak kat aku, semua gunakan aku je. Tiba-tiba kau rasa helok, kau lupa diri. Jangan lupa diri, you all. Tidak selalunya semua, tidak selamanya kita di atas. You popular ke, you kaya ke, you successful ke, you hebat, you nampak helok cantik, body meletup macam mana pun, kalau Allah nak tarik balik, macam gitu je. And everything gone. And when you're down there, you dah tersungkur, cuba kira berapa kerat orang yang dulu, yang dekat dengan kau, yang celebrate lepak dengan kau, yang cang dengan kau semua, yang happening dengan kau. Ada tak time tu? Goodbye. Not my problem. Okay, you dah kat bawah. Okay, bye lah. Tak kuasa nak minta tolong. Sorry. Nak jaga kau, sakit ke apa semua, mampuslah kau sendiri. So that's why bila orang inaya you, tak apa, Allah tu ada. Doa orang yang terinaya, Allah akan dengar lagi. Jadi kita minta je, ya Allah, murahkan rezeki aku, ya Allah, sentiasa buat aku ingat padamu, ya Allah, sentiasa buat aku bersyukur walaupun apa yang aku lalui, ya Allah. Kita minta, kita tak sempurna. Tak ada siapa yang sempurna, dan kita sentiasa akan buat silap, kita akan sentiasa buat kesilapan, sebab kita adalah umat Allah yang tidak perfect. Tapi tak apa, janji kita minta maaf dengan Allah, kita minta petunjuk dia, kita minta. Any other religion pun fikir, you gotta remember God. True? Exactly. Be kind to others, no matter how people treat you, because you want to go heaven, you want to be a good person. Okay? So, because that makes you the better person. Kalau you pun, aku akan dendam dengan kau, aku akan jatuhkan kau, aku akan, itu pun poison dekat diri kau sendiri. Sebab benda tu, perasaan tu makan you. Sebab you berdendam, you sakit hati you, dia akan makan diri you juga. So don't. Okay? I love you all. Thank you sangat for your support, and I hope my stories, orang kata, kata-kata semangat, hopefully it can help you, buat you feel better,
And never look at yourself. Ida pernah baru ni kan, adalah hamba Allah ni kan. Lepas tu kami tengah lepak lah after some kind of event. Sekejap lagi adalah abang director ni lama tak jumpa Ida. Dia cakap, abang lupa kan Ida siapa? Lupa kan kita siapa? Di mana? Dah lama tak jumpa. Rasa dekat 15 tahun kot tak jumpa dia. Adria Abdullah, abang. Ya Allah, abang Ida. Kau dah bagi cantik sekarang. Dia baik lah. Abang tu baik. Dia cakap ni, mana abang nak ingat? Mana abang tak jauh Cakap abang ni ada-ada je lah. Lepas tu agaknya orang sebelah ni terasa kot kan, rasa macam dia je ke elok, dia pun cantik kan. Lepas tu dia macam, tapi badan you dah naik kan dulu dalam TV dapat kurus. Nampak tak perasaan tu apa? Saya pandang dia macam dalam hati, darling, just because I'm voluptuous and I have this and that doesn't mean I'm fat, love. I'm just fabulous. Tapi I tak adalah nak cakap. I cakap dalam hati je. Sebab bagi I, you can say whatever. That is your point of view. Sebab setiap orang cantik dengan cara yang tersendiri. Ada orang yang cantik sangat paras rupa dia, yang mungkin ada lelaki tengok, oh dia slim macam model. Ada lelaki suka perempuan model cantik. Ada yang jenis yang Allah tu she need more you know, more weight on her. Setengah orang suka perempuan yang voluptuous. Mungkin ada yang suka yang perempuan yang lebih berisi. Orang lain cita rasa. Jadi tidak bermakna orang tu buruk, tak. Tapi yang paling penting, kena cantik mana tau? Sini dengan sini. So, bila orang cakap benda negatif kat walaupun depan mata dekat depan ni semua, bagi I tak kuasa nak melenting ke apa. I rasa macam she's actually insecure with how she looks. Dia rasa diri dia tak cukup cantik ke, padahal dia elok, kulit dia lawa. Dia baru nak cakap cantik kulit awak kan. Dia baru nak cakap benda elok, dia dah cakap macam tu. Macam okay lah, you don't deserve my compliment. Terus jadi macam tu. Ya, macam kesian kat dia maknanya. Macam my friend, kalau my friend cakap, you keding, macam lapangan terbang, bitch. Kan, kalau ada orang kan, dia cakap, tak apa, cakap macam tu, tak ada lah. For what you wanna be, orang kata spiteful kan. Setiap orang tu cantik dan ada kelebihan tersendiri. Allah itu maha adil. Tidak orang semuanya sempurna. Ada yang lebih sikit, ada Allah tarik sikit. Tak mungkin dia bagi semua. Kalau semua, dia lagi lah orang tu lupa diri nanti kan. Akulah yang paling cantik, akulah paling pandai, akulah paling berjaya, akulah paling gitu. Nanti lagilah lain macam-macam lagi dugaan yang Allah bagi. Sebab setiap orang ada dugaan dia sendiri. So, tak perlulah kita nak dengki-dengki. Kita just focus on our life. Tak payah nak focus on other people's life. Betul tak? Orang yang sibuk dengan hidup orang lain ni sebab hidup dia sendiri bosan, ataupun dia tak happy dengan diri dia. So, dia nak cuba jatuhkan orang lain, ataupun sakitkan hati orang lain, atau cakap benda tak elok pasal orang lain, so that they feel better about themselves. Like, see, I'm not so bad. Orang tu lagi teruk. Orang tu lagi teruk. Hai, kesiannya. Orang macam tu kita kena kesian. Jangan kita marah. Kita kesian. Tengok dia macam, I hope you find happiness one day. I hope you learn to appreciate yourself better one day. Kita doa yang baik-baik. Sudahlah. Kan? Okay? So, with that, lama pula bercakap cerita. Tak habis-habis Adria Abdullah. Hey, kalau membebel, ya ampun. Tak adalah. Adria harap apa yang Adria cerita, pengalaman Adria, semua ni dapat memberi iktibar dan dapat, orang kata, buat you rasa good about yourself. So, focus on you. Be happy. Appreciate good people in your life. No matter what, Allah loves us. Okay? Take care. I love you all. Thank you for your support. InsyaAllah Adria akan buat lagi video. Kita cari lagi cerita menarik untuk Adria share untuk korang. Okay? Take care. Love you. Bye. Assalamualaikum.